Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada subtopik yang seterusnya iaitu alkohol. Okey, alkohol. Apakah dimaksudkan dengan alkohol? Okey, alkohol merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen dalamnya. Maksudnya alkohol ni ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, macam mana alkohol ini dihasilkan? Okey, alkohol dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, apel, tebu, beras, gandum, ubi dan barley serta buah-buahan yang lain lah. Okey. Okey, ini adalah persamaan tindak balas bagi penghasilan alkohol. Okey, dalam proses penapaian, enzim zimis dalam yeast menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida seperti persamaan tindak balas. Inilah. Okey, contohnya macam jus tebu. Jus tebu itu mengandungi glukosa. Kita campurkan dengan yeast, di mana dalam yeast itu mengandungi enzim zimis. Kemudian kita biarkan beberapa hari untuk melalui proses penapaian. Kemudian maka terhasillah etanol dan juga karbon dioksida selepas proses penapaian. Okey, sifat fizik alkohol. Okey, yang pertama tidak berwarna. Maksudnya dia tidak ada sebarang warna, jernih lah maksudnya. Cecair pada suhu bilik, bersifat cecair. Mempunyai bau yang tersendiri. Takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Dan juga keterlarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Okay, kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Okay, terdapat pelbagai kegunaan alkohol dalam kehidupan harian kita. Pertama ialah dalam penghasilan bahan api. Kedua, dalam bidang perubatan. Dan yang ketiga, dalam bidang kosmetik. Keempat, dalam bidang industri. Okay, dalam penghasilan bahan api ya. Okey, alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatian karbon organik ini mudah terbakar, nyalaannya berwarna biru dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. Okey, contohnya alkohol digunakan sebagai bahan api bayu untuk kenderaan bermotor di Filipina. Dalam bidang perubatan, alkohol digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma selain digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Okey, contoh macam sekarang ini kita biasa guna hand sanitizer tu kan. Okey, dalam hand sanitizer tu ada alkohol. Kenapa diletakkan alkohol? Kerana untuk membunuh mikroorganisma. Kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer dan dalam tu ada alkohol. Seterusnya dalam bidang kosmetik. Alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan juga gincu. Dalam bidang industri pula, alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan makanan. Okay, alkohol juga merupakan bahan tindak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Okey, etanadiol pula merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Okey, kemudian kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, pengambilan alkohol secara berlebihan menyebabkan ketagihan. Ketagihan alkohol lazimnya menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. Ini adalah kesan buruk
pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, kesan pengambilan alkohol secara berlebihan lagi. Orang yang mengambil alkohol secara berlebihan lazimnya mabuk dan menimbulkan pelbagai masalah seperti pembanduan secara berbahaya dan pergaduhan. Okey, kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Seterusnya, ibu mengandung yang mengambil alkohol secara berlebihan akan menyebabkan kecacatan pada bayinya yang dikenali sebagai sindrom fetal alkohol. Okey, sindrom fetal alkohol ni di mana bayi mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan yang terbantut. Okey, kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan. Okey, pada otak. Kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak. Pada mata, penglihatan kabur. Okey, contohnya macam kemalangan disebabkan oleh individu yang mabuk ni, mungkin dia mata dia tu dia nampak macam tak ada kenderaan kat depan dia, padahal hakikat sebenarnya ada kenderaan. Kemudian ataupun kesukaran menganggar jarak. Dia tengok macam kereta kat depan dia tu jauh lagi, padahal hakikat sebenarnya ada dekat saja dengan kereta dia. Itu yang menyebabkan berlakunya kemalangan. Di mana sistem saraf pada otak dia dah terjejas. Jadi dia tak boleh nak buat pertimbangan. Okey. Kemudian peparu. Kadar pernafasan meningkat, jantung pula, kadar degupan jantung meningkat dan seterusnya tekanan darah tinggi. Kesan pada perut. Kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulcer. Pada hati, menyebabkan kerosakan sel hati mati dan mengeras, penyakit sirosis hati, kanser hati. Kemudian pada ginjal pula, kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan kerana ginjal itu bekerja dengan kuat untuk menyingkirkan alkohol tersebut. Seterusnya, pundi kencing, pembuangan air kencing yang lebih kerap. Okey. Jadi itu sahaja untuk subtopik alkohol. Sekian. Terima kasih.